Baik, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Sarawak jadi tumpuan utama di seluruh negara hari ini walaupun yang mengundi hanyalah rakyat Sarawak, 1.2 juta rakyat pengundi berdaftar di sini hari ini. Tetapi ini pasti satu hari yang bersejarah untuk kita sama-sama meraihkan suburnya proses demokrasi berparlimen di negara Malaysia ini. Kalau dilihat sifat demokrasi ini ialah kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu apa yang telah kita saksikan sejak awal pagi tadi bermula 7.30 petang apabila 1,866 pusat mengundi biasa yang mengandungi 3,555 tempat mengundi telah pun dibuka pukul 7.30 pagi tadi dan ditutup secara rasmi pada pukul 5 petang. Malah ada juga kira-kira 1,520 pusat mengundi yang ditutup lebih awal secara peringkat mengikut saiz pengundi berdaftar di kawasan tersebut. Untuk itu, perkongsian seterusnya selepas ini ialah bagaimana proses penjumlahan undi itu sedang pun rancak dan giat berlaku ketika ini di 82 kawasan DUN dan prosesnya nanti akan kami perincikan melalui rakan-rakan pelapor di lokasi dan sejurus keputusan rasmi diterima oleh pihak kami dari SPR. Itu yang akan kami war-warkan juga kepada anda sepanjang malam ini. Baik, randau malam ini kami akan teruskan selepas ini bersama tetamu undangan di studio. Salam sejahtera, terima kasih kerana terus bersama kami. Saya Hazel Desmond. Apa yang pasti malam ini ialah hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Sarawak khususnya dan secara amnya seluruh rakyat Malaysia yang memerhati bagaimana kelancaran proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-12. Kalau kita lihat pilihan raya ini adalah proses pemilihan kepimpinan yang juga sebahagian daripada penentu masa depan negara dan hari ini di negeri Sarawak khususnya, dan proses inilah yang telah pun disertai dan perlu diraikan oleh semua warga negara Malaysia yang layak. Baik, saya nak bawakan terus perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Novel Anak Linden bersama saya untuk sama-sama kita membaca bagaimana proses perjalanannya hari ini. Kita lihat di beberapa kawasan ialah hujan lebat mungkin juga mempengaruhi rakyat yang turun mengundi hari ini. Tapi kalau dari segi proses perjalanannya yang telah disusun atur rapi oleh pihak SPR, apa pemerhatian awal, Prof? Terima kasih Saudara Hazel. Sepanjang saya berada di kawasan, ya, saya mengetahui bahawa SPR telah menjalankan tugas dengan baik, ya, dan berjaya. Dan saya nampak tadi ramai juga para pengundi, ya, telah keluar mengundi. Namun disebabkan oleh hujan lebat pada sebelah petang dan juga mungkin isu COVID masih lagi berada di minda mereka, di minda para pengundi. Jadi ini sebanyak mengganggu proses ataupun di mana mereka takut untuk keluar mengundi, ya. Cuma secara keseluruhannya saya mendapati bahawa SPR telah melakukan yang terbaik, ya, dan keadaan berjalan dengan lancar, tenang dan tidak ada masalah, ya, di beberapa pusat mengundi. Jadi itu yang saya nampak sepanjang proses pengundian bermula pada pukul 7 pagi tadi sampailah ke petang, ya. Kita jangkakan mungkin keputusan rasmi akan mula masuk secara bertubi-tubi mungkin dalam 30 minit seterusnya. Kita akan bawakan perkongsian itu. Ketika ini proses penjumlahan rasmi undi yang berlaku selepas pun selesai urusan pengundian pada pukul 5 petang nanti. Kalau saya boleh kongsikan prosesnya begini, apabila ketua tempat mengundi akan membuat pengiraan kertas undi dan keputusan pengiraan undi ini akan dimasukkan ke dalam borang 14 dan semua borang 14 ini akan dibawa oleh pegawai pengurus untuk dibuat penjumlahan rasmi undi. Dan pegawai pengurus setelah menyemak borang 14 ini dan jika didapati betul, beliau akan mengumumkan kepada orang ramai satu persatu keputusan ini, dan jika terdapat keraguan, beliau akan menyemak semula dengan borang 13 penyata kertas undi. Dan apabila semua keputusan borang 14 penyata pengundian selepas pengiraan undi dan juga borang 15
penyata pengundian selepas pengiraan kertas undi pos diterima dan diumumkan. Beliau akan mengumumkan keseluruhan keputusan untuk menentukan pemenang di setiap 82 kawasan DUN, dan setiap keputusan ini sebenarnya adalah keputusan rasmi dan tidak boleh dipertikaikan mana-mana pihak, dan jika ada yang mahu membuat pertikaian, ada proses-proses tertentu yang perlu dijalankan. Kita lihat begitu lengkap sekali proses pilihan raya di negara ini, dan itulah yang akan kami kongsikan selepas ini bersama dengan rakan pelapor lokasi. Rakan penyampai saya malam ini Fazrul Hisham dan juga Margaret Gambang yang akan membawa setiap perincian data dan angka-angka rasmi. Kerana kita tahu pun ketika ini di laman sosial di Facebook, di Twitter, cukup rancak sekali keputusan tidak rasmi yang dikongsikan, tapi apapun keputusan rasmi hanya akan diketahui daripada pihak SPR, dan itulah peranan kami malam ini yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama kami untuk lebih banyak perkongsian dan keputusan rasmi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-12 ini. Baik, untuk saat ini Randau akan berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada azan Maghrib. Bercuti dalam negara memang menyeronokkan. Terokai keindahan dan keunikan tempat dan tarikan pelancongan yang mengujakan. Bercutilah dengan penuh berhemah dengan mematuhi amalan prosedur standard yang telah ditetapkan. Tingkatkan kawalan kendiri demi yang tersayang. Jom bercuti dan rehatkan minda. Mesej ini dibawakan oleh Motek dan Tourism Malaysia. Amalan Mendera Darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan Mendera Darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Puan Eri memulakan perniagaan dengan memasarkan produk tempatan berasaskan tuhau, iaitu sejenis tumbuhan herba yang digemari oleh etnik Sabah. Selepas saya menyertai kelas keusahawanan, saya telah berjaya meningkatkan pendapatan dari 2 angka ke 4 angka sebulan. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlah aku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Randau untuk kami sama-sama bawakan perkongsian keputusan
Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 satu demi persatu kawasan ini, dan keputusan rasminya akan kami bawakan untuk beberapa jam berikutnya. Dan apa yang pasti ketika ini, kalau mengikut data rasmi dari laman web Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, GPS Gabungan Parti Sarawak telah pun berjaya menawan 6 kerusi dan Parti Sarawak Bersatu 1 kerusi. Perinciannya akan dibawakan oleh rakan penyampai saya, Margaret Gambang dan juga Fazril Hisham seketika sahaja nanti. Dan untuk saat ini, saya dikabarkan rakan pelapor dari Bukit Sari telah pun bersedia untuk membawakan perkongsian dari pusat penjumlahan rasmi undi di sana. Mungkin El, kalau ada perincian mengenai kawasan ini, El, yang boleh dikongsikan? Ya, Hazel, terima kasih. Di Bukit Sari pastinya dijangka Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan tidak mengalami masalah untuk menang besar. Kita akan menunggu isyarat daripada rakan pelapor di Bukit Sari sebentar saja lagi di kawasan N82 Bukit Sari. Baik, seperti dimaklumkan oleh Hazel tadi, GPS telah pun secara rasminya menang di 6 buah kerusi, di antaranya Gedong Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sarawak sebelum DUN dibubarkan, juga sah menang dengan majoriti 4,310 undi. Wilson Nyabong Anak Ijang di Pelagus, di Beting Maro N29 Tuan Haji Razali bin Haji Gapur juga menang, di Belaga N65 dan N27 Sebuyau, dan PSB dilihat menang 1 kerusi belum lagi secara rasmi diumumkan kawasannya, dan setakat ini hanya 6 kawasan dimenangi oleh GPS. Dan kita masih menunggu beberapa keputusan rasmi lagi, dan kita lihat di beberapa kawasan panas seperti di Asajaya, kita lihat Abdul Kadir Rahman Hamzah mendahului. Kita menunggu sedikit masa saja lagi, mungkin diumumkan secara rasmi, dengan 6,380 undi dijangka menang mudah. Baik, rasanya Dalini sudah bersedia di N82 Bukit Sari. Teruskan dengan laporan anda. Baik, apa pun terima kasih untuk rakan penyampai di Grandstand RTM Kuching. Sekarang ini saya berlintas langsung dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N82 Bukit Sari Majlis Daerah Lawas. Dan setakat 7.15 malam, kesemua 41 peti undi telah pun selamat tiba dan diterima oleh pegawai pengurus N82 Bukit Sari, Laden Atok, di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Majlis Daerah Lawas. Dan setakat 7.15 malam, calon gabungan Parti Sarawak GPS Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan terus mendahului 2 calon lain dengan 6,385 undi. Calon Parti Sarawak Bersatu PSB Ali Ismail 749 undi, dan seorang lagi calon daripada Parti Sarawak Bersatu PSB Ali Ismail 740 calon daripada Parti Bumi Kenyalang PBK Riyah Basrah dengan 165 undi. Jadi ini bermakna secara tidak rasmi GPS mendahului dengan majoriti 5,636 undi. Baik, sedikit informasi ingin kita kongsikan bersama dengan penonton. Untuk DUN Bukit Sari seramai 13,054 pengundi berdaftar layak untuk mengundi pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri DUN ke-12, dan daripada jumlah itu seramai 12,935 orang merupakan pemilih biasa dan 119 lagi merupakan pengundi awal. Baik, saya kira sampai itu saja yang sempat saya bawakan kepada anda dari Pusat Penjumlahan Undi untuk DUN N82 Bukit Sari, dan insyaAllah kita akan membawakan liputan terkini untuk keputusan rasmi bagi kerusi N82 Bukit Sari. Kembali bersama dengan hashtag kami milih yang saya hanya di RTM. Kembali bersama dengan rakan penyampai di Grandstand RTM Kuching. Silakan. Baik, Dalini, itu dia perkembangan dari Bukit Sari. Kita juga masih menunggu beberapa laporan dari pelapor-pelapor lokasi kita di 82 kawasan Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Baiklah, antaranya kita dah tahu keputusan di N26 Gedong dan juga N30 Balaringin Senodan Lawan menang mewakili Parti GPS. Abdul Kadir Rahman Hamzah di N15 Asajaya juga menang. N29 Beting Maru, Razali Gapur menang mewakili Parti GPS. Sim Kui Hian mendahului keputusan tidak rasmi pada ketika ini di Batu Kawah.
Kita juga akan cuba dapatkan rakan kita di Batu Kawah untuk memberikan sedikit laporan nanti. Diekori rapat oleh Kelvin Yi Li Wen daripada DAP, dan kawasan Krian Friday Belik daripada GPS juga mendahului pencabar terdekatnya Musa Dinggat daripada PSB. Terlihat kawasan Bukit Sari tadi nampaknya agak jelas Awang Tengah Ali Hassan GPS akan memenangi dengan 1,749 undi, dicabar oleh Ali Ismail daripada PSB dan juga Riyah Basrah daripada Parti PBK. Baiklah, kita akan bawakan anda ke beberapa lokasi lain lagi sebentar saja lagi. Kita kembali bersama dengan Hazel di meja randau dan juga panelis undangan kita. Silakan. Baik, El, terima kasih untuk perkongsian itu. Apa yang pasti ketika ini keputusan rasmi di 8 DUN telah pun diterima daripada pihak SPR. Satu kawasan dimenangi oleh Parti Sarawak Bersatu, iaitu di N81 Bak Kelalan. Kalau kita lihat, kerusi ini dimenangi oleh Barubian dari Parti Sarawak Bersatu dengan majoritinya 680 undi. Ini beberapa kawasan tumpuan kawasan panas juga, Prof. Apa perhatian Prof melihat kepada kerusi-kerusi panas malam ini? Okay, saya melihat bahawa kebanyakan kerusi-kerusi panas ini adalah merupakan kerusi-kerusi yang contoh macam Bekalan ni sudah ditandingi oleh Barubian sebelum ini. Jadi namun jumlah yang dimenangi oleh beliau tu sangat tipis, 600 undi kan, sangat tipis. Saya merasakan mungkin ada protes di situ ya. Saya nampak sedikit protes ya. Cuma saya nampak bahawa secara keseluruhannya kerusi-kerusi panas yang terjangka, yang kita rasakan bahawa mungkin calon-calon daripada PSB belum menang, nampaknya tidak berjaya direalisasikan kan, Hazel kan? Ya. Jadi saya nampak bahawa sebenarnya kekuatan GPS ni adalah dari segi jentera parti ni memang kuat ya, dan juga calon-calon yang dikemukakan oleh pengerusi ya. Pengerusi GPS itu adalah merupakan calon-calon yang berkaliber dan berpengalaman ya. Jadi saya nampak itu kekuatan calon-calon daripada GPS ya. Dan kebanyakan kerusi panas yang terjangka ada pertembungan yang kuat dah. Nampaknya tidak sebegitu ya. Sebagaimana yang digembar-gemburkan dalam media sosial ya. Kebanyakannya menyebelahi GPS ya. Itu yang saya nampak ya. Dan sepanjang proses kempen saya nampak isu-isu yang dibangkitkan, yang dibentangkan, yang digembar-gemburkan tidak berjaya menarik perhatian para pengundi ya. Itu yang saya nampak. Ya. Kalau kita lihat di kawasan N29 Beting Maro, satu-satunya kawasan di mana PAS menghantar calon mereka juga tidak berjaya untuk mengambil kerusi itu, dan kerusi ini telah dimenangi oleh calon GPS Razali bin Haji Gapo dengan majoriti 1,711 undi. Satu-satunya kawasan di mana PAS menghantar calon mereka. Ini sesuatu juga yang menarik untuk kita gambarkan. Saya nampak begini ya. Di Sarawak ni keadaannya agak unik ya berbanding dengan di semenanjung Malaysia. Kerana Sarawak ni dia sangat unik dari segi budaya mereka ya, kepelbagaian etnik ya, dan juga mereka ni sudah lama saling hormat menghormati ya. Dan mereka faham bahawa Sarawak ini adalah untuk orang Sarawak ya. Jadi saya merasakan bahawa parti-parti ya yang berpusat di semenanjung Malaysia tu saya rasa tidak mampu mengganggu-gugat kepimpinan GPS di Sarawak. Dan saya merasakan bahawa juga malah parti-parti PKR misalnya ya pun tidak berjaya juga mendapat tempat di hati rakyat Sarawak. Jadi saya merasakan bahawa slogan Sarawak First itu sebenarnya telah berjaya menamat hati para pengundi ya, terutamanya di kawasan luar bandar dan juga kawasan pinggir bandar ya. Selepas ini apa pula kerusi yang dinanti-nantikan oleh Prof Novel malam ini yang dijangka ada kejutannya, Prof? Saya sebenarnya tertunggu-tunggu keputusan di Bawang Asan di mana Presiden PSB bertanding ya. Saya nak melihat sama ada Presiden PSB ini berjaya tidak mengekalkan kemenangan beliau di Bawang Asan. Itu yang pertama saya nak lihat. Yang kedua ialah saya nak melihat di kawasan di kawasan satu lagi iaitu di Baklalan, tapi keputusan dah keluar dah ya. PSB menang.
itu adalah merupakan kerusi-kerusi yang hangat ya. Ya, kerana di bawah asan ini pun ini kali pertama Wong Sungkoh bertanding atas tiket PSB dan inilah satu medan ujian untuk beliau yang telah pun kalau tak silap saya 9 penggal memegang kawasan itu, Prof. Ya, betul. Jadi cuma kekuatan beliau ni kerana beliau ni sudah berada di situ dalam tempoh yang lama. Jadi para pengundi pun dah nampak ya, kenal beliau. Cuma saya merasakan bahawa persaingan sengit pastinya akan wujud di antara beliau dan juga calon GPS ya. Baik. Jadi saya sangat ternanti-nanti siapakah pemenangnya. Ya, bila-bila masa saja dari sekarang kita akan menerima keputusan rasmi daripada pihak SPR. Untuk saat ini, rakan penyampai Margaret Gambang, ada perincian mengenai statistik yang telah keluar mengundi sepanjang hari ini. Margaret, teruskan dengan angka-angka dan perkongsiannya. Baik, Hazel, kalau sehingga jam 4 petang tadi berdasarkan kenyataan yang diberikan oleh SPR, kita ada 55% sahaja pengundi yang keluar sehingga pukul 4 petang. Tetapi kita masih lagi menantikan jumlah rasmi bilangan peratusan pengundi yang keluar mengundi untuk hari ini sehingga jam 5 petang tadi. Apapun saya nak kongsikan antara kawasan-kawasan yang telah pun mencapai keputusan rasmi setakat ini untuk kita perincikan antaranya kawasan yang pertama kita nak kongsikan di N27 Sebuyau telah pun dimenangi oleh Julahi bin Narawi dari GPS dengan 4,937 undi dan kita saksikan juga calon yang seterusnya mendapat 803 undi iaitu dari Amanah Well Maxwell anak Rogis dan kita ada seorang lagi calon dari PBK yang telah mendapat 486 undi iaitu Wan Chi bin Wan Mahjar. Itu untuk kawasan N27 Sebuyau dimenangi secara rasminya oleh GPS dengan majoriti 4,134 undi. Dan kita nak kongsikan juga kerusi yang seterusnya adalah kerusi N65 Belaga. Dan di kawasan ini telah pun dimenangi juga secara rasmi oleh calon dari GPS iaitu Liwan Lagang dengan undi sebanyak 3,552 menewaskan calon dari PSB dengan undi 1,307 iaitu Henry Usad Bed dan juga turut tewas dalam persaingan mendapatkan kerusi ini adalah John Bampa dari PBK dengan jumlah undi 97 sekaligus hilang wang pertaruhan dan juga Siki Balarik yang merupakan calon bebas dengan jumlah undi sebanyak 81 undi. Seterusnya kita nak ke kawasan N29 Beting Maro di mana kita akan saksikan di sini juga secara rasminya calon yang telah pun memenangi kawasan ini pada pertandingan kali ini adalah dari GPS juga dengan undi sebanyak 3,769 iaitu majoriti 1,711 dan telah menewaskan calon dari PAS yang mendapat undi 2,058 dan dari PKR Abang Zulkifli Awang Engkeh mendapat 765 undi dan dua lagi calon iaitu bebas mendapat 636 Saifuddin bin Mastah dan juga calon dari PBK mendapat 74 undi juga telah hilang wang deposit. Baik, itu untuk kawasan di Don N29 Beting Maro. Kita nak kongsikan seterusnya di kawasan N61 Pelagos. Kita saksikan 61 Pelagos telah pun dimenangi juga oleh calon dari GPS iaitu Wilson Nyabung Anak Ijang dengan undi sebanyak 2,843 menewaskan calon dari PSB yang mendapat 1,794 undi dan Solomon Anak Kumbung yang merupakan calon DAP mendapat 250 undi hilang wang deposit dan dua lagi calon iaitu calon dari PBK Nyambung Anak Sibat mendapat 88 undi dan Moses Anak Ripai juga mendapat 76 undi hilang wang deposit. Baik, seterusnya kita nak ke satu lagi kawasan. Ini adalah kawasan yang dinanti-nantikan iaitu N26 Gedong yang menyaksikan persaingan antara Ketua Menteri telah pun berjaya di pertaruhan di lokasi yang baharu untuk kali ini iaitu sebanyak 4,310 undi dari GPS iaitu Tan Sri Abang Johari Tun Abang Hopeng dan kita dapat saksikan telah menewaskan dari PSB iaitu calon Muhammad Sofian Faris mendapat 703 undi dan calon PBK mendapat 157 dan Parti Amanah Negara mendapat 94 undi.
Jadi satu kemenangan besar buat Ketua Menteri, dan kali ini kita saksikan undi yang telah pun didapati telah mendapat majoriti 3,607 undi. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita akan bersama dengan rakan saya untuk perkongsian yang seterusnya bersama dengan Hazel ataupun bersama dengan Elle. Kalau ada perkongsian menarik bersama dengan pelapor-pelapor kita selepas ini, ada banyak perkongsian sepanjang hari ini yang untuk dikongsikan bersama dengan anda di Randau. Terima kasih Margaret Gambang. Apa yang trend yang ketara ketika ini adalah ramai calon-calon yang hilang wang deposit ini. Kalau Prof Novel, apa yang boleh digambarkan melalui situasi terkini mengenai calon-calon yang kita lihat tadi memang hilang wang deposit lah, kerana ini berlaku apabila mereka gagal memperoleh 1/8 ataupun 12.5% undi daripada keseluruhan undi. Terima kasih Hazel. Saya nampak begini, saya sebenarnya menjangkakan persen sengit antara PSB iaitu Parti Lokal Sarawak dan juga GPS. Namun saya nampak itu tak menjadi. Cuma yang saya ternanti-nanti ialah ramai calon-calon bebas misalnya hilang wang deposit mungkin kerana mereka ni baru dikenali ataupun mungkin mereka hendak mencuba nasib misalnya kan. Cuma dalam politik ni kita perlu banyak kali menaikkan diri, kena banyak kali turun padang, dan itu perlu dilakukan bagi memastikan mereka ni lebih dikenali oleh para pengundi. Cuma saya nampak secara keseluruhannya kebanyakan calon-calon bebas ataupun calon-calon daripada parti-parti lain mungkin mereka ni kurang dikenali, dan biasanya mereka ni adalah merupakan calon-calon yang baru saja berjenak-jenak dalam politik. Itu yang saya nampak. Jadi itu bukanlah sesuatu yang luar biasa pada setiap pilihan raya. Saya nampak itu bukan perkara yang baru kerana kebanyakan apabila wujudnya pilihan raya biasanya banyak calon-calon cuba untuk menawarkan diri mungkin bagi memastikan mereka ni dikenali ataupun saja untuk mencuba nasib ataupun cuba untuk membawa isu-isu yang hendak diketengahkan yang mungkin tak boleh calon lain nak ketengahkan. Jadi itu yang mereka cuba untuk tonjolkan diri mereka. Cuma biasanya dalam pilihan raya ni agak sukar calon bebas untuk menang kerana mungkin jentera mereka tak kuat berbanding dengan parti pemerintah yang sebelum ini. Cuma Hazel, saya sebenarnya sepanjang kempen tu saya sebenarnya teruja hendak melihat ada tak wujud persaingan yang kuat di antara parti PSB dengan GPS. Namun itu tak berlaku. Itu saya nampak Okay. Kenapa agaknya Prof? Saya merasakan mungkin kerana disebabkan oleh kepimpinan yang diterajui oleh Abang Jo sendiri sebagai Ketua Menteri, dan juga mungkin kerana jentera parti GPS tu kuat dan juga calon-calon yang ditonjolkan adalah calon-calon yang profesional, terdiri daripada calon muda dan juga calon yang berpengalaman. Jadi ini mungkin menyebabkan ramai pengundi tertarik dengan mereka dan juga disebabkan oleh manifesto GPS itu sendiri yang berjaya memukau dan juga berjaya menarik minat para pengundi terutamanya saya nampak di kawasan luar bandar dan juga kawasan pinggir bandar dan saya juga sebenarnya teruja hendak melihat keputusan di Dun Batu Kawah juga di mana Presiden SUP bertanding melawan calon DAP yang itu pun saya sangat teruja untuk melihat keputusannya. Baik, ini 2 minit terakhir perkongsian bersama Prof Novel untuk malam ini sebelum kami teruskan juga dengan perkongsian lain dengan penganalisis politik yang lain pula sekitar jam 8.30 nanti. Apa yang ingin Prof Novel simpulkan mengenai proses perjalanan demokrasi melalui pilihan raya negeri di Sarawak hari ini? Dalam sistem demokrasi berparlimen, peranan SPR itu sangat penting bagi memastikan proses daripada proses pemilihan calon, proses perjalanan kempen dan sebagainya itu berjalan dengan lancar dan baik, dan memastikan bahawa yang paling penting adalah keadilan itu dan tidak menyeberangi mana-mana parti-parti politik dan tidak ada kepentingan peribadi dengan mana-mana pemimpin ataupun mana-mana parti politik yang bertanding. Dan saya nampak bahawa sepanjang proses pengundian berlangsung, saya nampak dengan mata saya sendiri Hazel, SPR telah menjalankan tugas dengan baik, adanya
pematuhan SOP ya sangat ditekankan, dan semasa nak mengundi pun, nak menconteng tu pun ada proses SOP yang perlu ditepati, iaitu cek suhu ya, dan juga perlu mematuhi penjarakan fizikal. Jadi saya nampak sepanjang proses pengundian berlangsung, SPR bagi saya secara peribadi saya melihat mereka telah menjalankan tugas dengan baik, dan tidak ada wujudnya pergaduhan. Saya tak mendengar pun tu kan ya. Jadi proses di PRN di Sarawak ni berjalan lancar dan juga dengan teratur ya. Itu saya nampak. Terima kasih Prof. Madya Dr. Novel Anak Lindan untuk perkongsian itu tadi. Apa yang pasti selepas ini Randau akan terus bersama anda sepanjang malam ini sehinggalah kita memperoleh keputusan rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai keputusan 82 kawasan Dewan Undangan Negeri malam ini. Randau berehat seketika, kembali selepas ini. Bercuti dalam negara memang menyeronokkan. Terokai keindahan dan keunikan tempat dan tarikan pelancongan yang mengujakan. Bercutilah dengan penuh berhemah dengan mematuhi amalan prosedur standard yang telah ditetapkan. Tingkatkan kawalan kendiri demi yang tersayang. Jom bercuti dan rehatkan minda. Mesej ini dibawakan oleh Motek dan Tourism Malaysia. Optik minggu ini. Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso, melalui Ichadikop dan sebagainya telah melaksanakan pelbagai latihan kemahiran. Dan hari ini kita lihat way forward adalah dalam keadaan COVID dan keadaan kelambapan ekonomi. Penjawat sebenarnya pekerja perlu ada multi talent. Kena dia boleh sempat buat pelbagai kerja. Maka melalui Perkeso dan Ichadikop kita telah membekalkan latihan kemahiran untuk warga kerja. Ikuti diskusi mengenai Pelan Pemulihan Negara dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Ahad 9.30 pagi di TV1 dan saluran berita dan rtmclick.rtm.gov.my. Kembali lagi di dalam Randau, menarik perkongsian bersama dengan panelis undangan kita hari ini, Prof. Madya Dr. Novel mengatakan sistem demokrasi di Sarawak pada pilihan raya kali ini berjalan dengan lancar. Saya sendiri telah pun menjalankan tanggungjawab saya selaku pengundi pada hari ini di SK Satria Jaya, di pusat mengundinya, saluran undi yang nombor 7. Kalau tak silap saya masih ingat lagi. Tapi prosesnya berjalan dengan cukup lancar, tak sampai pun 10 minit. Daripada awal saya tiba di kawasan berkenaan, menjalani proses saringan, terus ke pusat mengundi, lebih kurang 5 minit saja. Cukup mudah, cukup ringkas, dan kawasan di sana pun keadaannya cukup tenang walaupun cuaca ketika itu sedikit hujan. Baik, kita masih lagi menunggu isyarat. Kita akan ke Bukit Saban selepas ini di Sepauh di N37 Bukit Saban bersama dengan Rosita. Silakan dengan laporan anda. Baik, terima kasih rakan di studio. Sebenarnya kami masih lagi menantikan keputusan rasmi bagi keputusan pengundian di DUN
N37 Bukit Saban. Sebenarnya kesemua peti undi telah pun sampai di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Masyarakat Sepauh ini. Namun kalau melihat kepada paparan skrin di belakang saya ini, hanya tinggal lagi satu peti undi yang belum dijumlahkan oleh pihak SPR di sini. Jadi yang telah dijumlahkan di sini 44 dari 45 peti undi, dan ingin saya maklumkan keputusan semasanya ketika ini Dato' Amar Douglas Ugah Mbas yang mewakili gabungan Parti Sarawak ketika ini mendahului dengan 5,109 undi, dan manakala bagi calon PKR Mikhail Matthew Abdullah ketika ini keputusan semasanya undi yang diperolehi adalah 123, manakala calon PSB ketika ini memperolehi 1,322. Kalau melihat kepada sejarah PRU ke-11 2016, Dato' Amar Douglas Ugah Mbas memperolehi majoriti 4,599 undi. Namun apakah kali ini beliau masih lagi mampu menyamai pencapaiannya pada PRU yang ke-11 2016 yang lalu? Kita sama-sama nantikanlah keputusannya nanti. Jadi saya rasa untuk itu sekian dulu dari saya. Nanti saya bawakan perkembangan terkini tidak lama lagi, dan saya serahkan kembali kepada rakan di studio. Silakan. Terima kasih Rosita. Itu perkembangannya di N37 Bukit Saban melihatkan keadaan semasa kemungkinan besar Dato' Amar Douglas tidak mengalami masalah untuk terus mengekalkan kerusi berkenaan untuk penggal yang ketiga. Dato' Amar Douglas juga merupakan timbalan Ketua Menteri Sarawak dan juga Menteri Kewangan kedua. Baik, sementara menunggu panggilan di lokasi-lokasi lain, kita lihat setakat ini di 10 kawasan kita sudah ada keputusan rasminya. Di Tarat, Serembu, Balingian, Layar, Balai Ringin, Gedong, Pelagus, Beting Maru dan juga Belaga milik GPS, kecuali Bak Kelalan masa ini dimenangi oleh Barubian daripada PSB. Dan di Tarat dan Serembu, Datuk Roland Sagah menang dengan majoriti 5,008 undi, dan Serembu pula Miro Simuh, ini keputusan sudah pun dijangka, menang dengan majoriti 1,650 undi. Baik, adakah rakan kita di lokasi seterusnya sudah bersedia di Batu Kawah? Okey, baik, teruskan dengan laporan anda di N14 Muhammad Zulhilmi di Batu Kawah. Terima kasih rakan penyampai di studio. Saya kini berada di Dewan Semerbak SMK Batu Kawah yang merupakan pusat penjumlahan undi bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawah. Dan proses penjumlahan undi ketika ini berjalan dengan lancar di bawah seliaan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Italing. Manakala peti undi yang pertama tiba ke pusat penjumlahan undi ini adalah pada pukul 5.13 petang. Dan setakat pukul 6.50 petang tadi, sebanyak 16 peti undi daripada 49 saluran telah pun tiba ke pusat penjumlahan undi ini. Dan berasaskan jumlah kertas undi yang telah pun dikira setakat ini, calon daripada gabungan Parti Sarawak Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian sedang mendahului, diikuti dengan calon daripada Parti Tindakan Demokratik Dr. Kelvin Yee, calon daripada Parti Bumi Kenyalang Chai Kwek Kun dan Fong Pau Tek daripada Parti Aspirasi Rakyat Sarawak. Jadi apabila kita mengimbas kembali ke pilihan raya umum DUN Sarawak ke-11 pada tahun 2016, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian yang mewakili Parti Bersatu Rakyat Sarawak, yang pada ketika itu merupakan parti komponen Barisan Nasional Sarawak, menang dengan majoriti sebanyak 2,085 undi, menewaskan calon DAP Christina Chiu dan calon bebas Liu Tian Leong. Jadi ketika ini agak sukar untuk mendapatkan keputusan tidak rasmi, dan keputusan rasmi hanya akan diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya setelah selesainya proses penjumlahan undi nanti. Jadi setakat itu saja yang boleh saya laporkan ketika ini. Pastikan anda terus bersama RTM untuk mendapatkan perkembangan terkini proses penjumlahan undi PRU DUN Sarawak ke-12. #Kami Milih yang sahih hanya di RTM. Sekian saja laporan daripada saya, Eric Christopher. Kembali ke rakan tugas Hazel di Studio Randau.
Terima kasih Zulhimi. Sebelum bersama dengan Hazel, kita nak ke kawasan-kawasan lain juga. Kita pun mendengar beberapa laporan rasmi telah pun diterima di Bukit Bengunan, juga milik GPS dimenangi oleh Datuk Mong Anak Dagang, dan juga Bukit Goram dimenangi Jefferson Jamit mempertahankan kedudukannya di bawah parti GPS dengan majoriti undi 3,538 undi. Kita akan sediakan sedikit perkongsian daripada N12 Kota Sentosa, sedikit perkongsian daripada suasana mengundi pada petang tadi. Silakan. Terima kasih Hazel dan Margaret di studio. Cuaca yang baik pada pagi ini membolehkan pengundi di kawasan Kota Sentosa ini untuk turun menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di kawasan ini. Namun, kini saya berada di SRB Galen, kat Jalan Batu Kawah, bagi menyaksikan salah seorang calon, iaitu calon daripada Gabungan Parti Sarawak, Encik Wilfred Yap Yausin, mengundi bagi kawasan ini, dan beliau telah mengundi pada pukul 9 pagi tadi. Selain daripada beliau, calon daripada PSB, Datuk Lau Pang Heng juga telah menunaikan tanggungjawabnya di SMK Abdul Ghaffur pada pukul 8 pagi tadi. Manakala calon daripada DAP pula, Michael Kong, telah membuang undi di SJKC Chung Hua nombor 2 pada pukul 8.30 pagi tadi di Jalan Setutong. Baik, manakala Tan Kok Chiang dari Parti Aspirasi dan Lu Cheng Hing dari Parti Bumi Kenyala juga dijangka menunaikan tanggungjawab mereka di kawasan masing-masing, saya kira pada pagi ini jugalah. Bagi N12 ini, kita akan menyaksikan pertemuan 5 penjuru antara Parti GPS, DAP, PSB, PBK dan Parti Aspirasi. Okey, pemilihan ini terletak pada 28,000 pengundinya yang akan memilih wakil rakyat mereka pada hari ini. Saya kira sekian dulu laporan saya, Syedikin Bahrain daripada N12 Kota Sentosa. #kami milih yang sahih hanya di RTM. Kembali ke studio. Baik, sedikit terima kasih. Menarik juga pertembungan di N12 Kota Sentosa sebelum ini dimenangi oleh Chong Chien Jin yang telah pun berpindah ke Padungan, dan kita lihat sama ada DAP boleh mempertahankan kerusi berkenaan. Keputusan baru yang kami terima di Kalaka dimenangi oleh GPS, dan Dr. Jonica Rayong anak Ngipa mempertahankan kedudukannya di Engkelili, menang. PSB menang di kawasan berkenaan dengan majoriti tipis 1,191 dengan pencabar terdekatnya rakan sekampungnya sendiri daripada parti GPS. Baik, melihatkan keputusan ini, adakah kita akan ke lokasi lain selepas ini? Belum. Baik, menarik kita lihat keputusan setakat ini yang kita terima, antaranya di Tarat dan Serembu. Saya nak memberi fokus sikit pada kawasan majoriti Bidayuh, kerana seperti dijangka, Tarat dan Serembu tidak menjadi masalah. Kubu kuat GPS kekal menjadi kubu kuat GPS dimenangi Datuk Roland Sagah dan juga Miro Anak Simo. Saya akan ajukan pertanyaan ini kepada tetamu kita, Prof. Madya Dr. Novel, yang saya rasa mungkin sudah biasa dengan kerja di lapangan, terutamanya di kawasan majoriti Bidayuh ini. Kawasan ini kita lihat dimenangi mudah oleh GPS sekali lagi. Jadi adakah ini menunjukkan kelebihan GPS dengan memegang selaku denominator dan juga memegang status quo ini memberi kelebihan kepada mereka sekali lagi pada pilihan raya kali ini, atau ada faktor lain yang melihatkan keputusan seperti ini, Prof? Untuk dua kawasan Bidayuh ini kan, saya dah menjangka kan mereka akan berjaya mengekalkan penyandang tu berjaya mengekalkan kerusi masing-masing ya. Kerana selepas persaraan Datuk Seri Kemangin selaku Menteri Kabinet, ada satu satu perkara yang penting yang dilihat oleh Bidayuh ialah untuk mengangkat supaya nanti dalam Kabinet Abang Johor nanti ada orang Bidayuh perlu diangkat untuk menggantikan kedudukan ataupun menggantikan tempat yang dikosongkan oleh Datuk Seri Kemangin. Jadi orang Bidayuh hendak melihat perlunya seorang menteri penuh dalam Kabinet Abang Johari nanti ya. Jadi ini sentimen yang sekarang berada di kawasan Bidayuh terutama di 8 kursi Bidayuh. Dan itu yang pertama. Yang keduanya lah kerana kedua-dua calon ini memang popular di kawasan. Dan saya berada di dua kawasan ini, saya mendapati bahawa dua-dua penyandang ni memang kerap turun padang Jadi kekerapan mereka turun padang, kekerapan mereka menjalankan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan untuk rakyat, ini yang memberi kelebihan kepada mereka Dan yang saya nampak yang paling sangat signifikan inilah kerana etnik Bidayuh hendak seorang menteri penuh tu dalam kabinet. Ini yang menjadi sentimen untuk etnik Bidayuh untuk 8 kursi Bidayuh
Ya, bagi kerusi-kerusi lain, selain daripada 2 kerusi ini, adakah juga keputusannya dilihat nanti akan juga memihak kepada parti GPS, kerana kita lihat tentangan daripada PSB pada kali ini juga menampilkan calon-calon yang juga bukannya muka baru tapi di dalam arena politik mereka adalah orang yang berpengalaman. Jadi ataupun calon-calon yang ditampilkan oleh PSB ini belum cukup meyakinkan, kerana bagi masyarakat Bidayuh di kawasan-kawasan 8 kawasan berkenaan mereka belum cukup mengenali mereka ini. Saya nampak begini ya. Kerana kebanyakan kawasan kerusi Bidayuh ni adalah kerusi luar bandar ya, atau pergi bandar, dan politik pembangunan itu perlu masih lagi amat diperlukan oleh mereka. Jadi untuk maju ke depan ya, mereka memerlukan kerajaan, satu kerajaan yang kukuh, dan yang kedua ialah kerajaan yang sudah sekian lama memerintah dan ada pengalaman, iaitu GPS ya. Dan saya merasakan 8 kerusi ini saya yakin akan dapat dipertahankan ya. Kerana kalau kita lihat sejarah kan, PRN sebelum ini memang etnik Bidayuh ini berada teguh di bawah kepimpinan GPS ataupun Barisan Nasional sebelum ini ya. Itu yang saya nampak terutamanya di lapangan ya sepanjang kempen berlangsung. Baik, terima kasih Prof. Mahathir Dr. Nabil. Itu dia jawapan saya ringkas dan juga padat. Kita akan menunggu juga keputusan di kawasan-kawasan lain. Tapi kita nak bersama dengan Margaret dulu di gerbang analisis. Silakan Margaret. Ya, El, kita boleh kongsikan ketika ini antara kerusi-kerusi yang telah pun menjadi keputusan rasmi untuk keputusannya pada malam ini. Sebanyak 13 kerusi telah pun dimenangi oleh GPS secara rasminya, manakala 2 kerusi lagi dimenangi oleh PSB, dan setakat ini parti-parti lain masih lagi belum dapat kerusi untuk pilihan raya umum setakat ini. Baik, kita kongsikan sedikit perkongsian mengenai perincian di kawasan N30 Balai Ringin. Kawasan ini telah pun dimenangi oleh GPS, iaitu Datuk Seri dan Lawan dengan jumlah undi 4,816 undi, majoriti 1,285, menewaskan 2 calon iaitu Pasir Kujat dari PSB 3,531 dan juga seorang lagi calon dari PBK iaitu sebanyak 195 undi iaitu Kasim Anak Mana. Itu untuk kerusi yang seterusnya. Kita nak ke Bukit Goram ataupun ke Baklalan. Baik, di Baklalan ini, kawasan ini telah pun dimenangi oleh Baru Bian iaitu calon dari parti PSB dengan undi sebanyak 2,687 dan majoritinya 680, dan telah pun menewaskan calon dari GPS iaitu Sam Laya dari dengan undi sebanyak 2,007, dan kita juga ada seorang lagi calon yang telah pun hilang one deposit iaitu Peter Asud dari PBK dengan jumlah undi 110, juga hilang deposit dari PKR Martin Labo dengan jumlah undi 57, dan Agnes dari Bebas 55 undi. Baik, kita saksikan lagi perincian mengenai satu lagi kawasan iaitu N36 Layar. Kawasan ini menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon dari GPS iaitu Gerald Rentab Jabu dari GPS mendapat 3,891 undi dan majoritinya 2,039, menewaskan calon Isik Anak Utau dari PSB dengan undi sebanyak 1,852 undi. Kita juga ingin saksikan satu lagi perincian mengenai kawasan N58 Balingian, di mana calon yang telah pun menang di kawasan ini adalah Abdul Yaakob bin Arbi dari GPS dengan undi sebanyak 4,050 dan majoritinya 2,904 undi. Baik, untuk kita nak dapatkan juga keputusan tidak rasmi setakat ini, kalau kita lihat sebenarnya GPS mendahului di kebanyakan kerusi. Cuma untuk mendapatkan keputusan rasminya, kita akan bersama nanti untuk mengetahui perincian lanjut mengenainya. Kita kembali bersama dengan El. Baik Margaret, itu dia sedikit perkongsian dan juga cerapan data. Kita melihat kedudukan kerusi setakat ini GPS mendahului. Sama ada bakal membentuk 2/3, kita akan lihat beberapa ketika sahaja lagi. Kita terus bersama dengan laporan rakan di lokasi di Meradong. Silakan. Ya, selamat malam. Baiklah, saya Sumbai Anak Abing berada di pusat penjumlahan undi N46 Meradong ketika ini. Dan ketika ini keputusan rasmi belum dapat diperolehi. Tapi apa yang kita nampak ini keputusannya bagi GPS
5,554 dan PSB 2,690, DAP 642 dan PBK 483. Ini bermakna GPS mendahului dengan majoriti 2,864. Tetapi kita masih menunggu undi daripada 9 lagi peti undi yang masih ditunggu-tunggu. Mungkin kerana cuaca yang tidak memuaskan pada malam ini. Dan apa yang menarik pada malam ini iaitu calon daripada GPS Datuk Ding Kong Ing telah sampai duduk bersama untuk menunggu pengumuman resmi keputusan N46 Radong. Dan di samping itu kita ada calon daripada DAP iaitu Yong Siu Wei. Beliau pun juga ada bersama kita pada malam ini. Dan daripada 4 orang calon yang bertanding di N46 Radong, 2 calon sudah hadir sanggup menyaksikan keputusan resmi pada malam ini. Dan apa yang saya saksikan pada malam ini, keramaian orang yang menyaksikan atau menunggu keputusan resmi ini semuanya mengikut SOP yang telah dikuatkuasakan. Dan peti undi pun sedang diatur di tepi sementara menunggu keputusan yang akan diumumkan Pegawai Pilihan Raya Haji Abang Muhammad Okan bin Haji Budiman. Sementara itu apa yang kita dapat saksikan juga oleh kerana hujan yang lebat tadi, beberapa peti undi telah akhir atau lewat sampai ke pusat penyembelahan undi di Kompleks Sukan Bintang Ho pada malam ini. Dan mereka sekarang sedang bertungkus lumus, bekerja keras untuk menyiapkan ataupun menyiapkan tugas untuk mendapatkan keputusan yang resmi nanti. Saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Hashtag kami milih yang sahih hanya di RTM. Kembali ke studio. Baik, Sumbai Ambing, terima kasih daripada N46 Meradong dengan laporan itu tadi. Nampaknya Grandstand Randau berakhir di sini untuk malam ini. Kita akan sambung lagi jam 8.30 malam ini. Jadi pastikan anda terus bersama kami di RTM untuk mendengarkan maklumat sahih dan juga keputusan terkini Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-12. Terima kasih kepada tamu kita, Prof. Madia, Dr. Novel dan juga Hazel dan Margaret, dan juga saya akan bersama dengan anda seketika saja nantilah pada 8.30 malam. Jadi pastikan anda kekal di siaran ini. Randau Grandstand akan kembali menemui anda. Assalamualaikum, jumpa lagi.